Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu pada hari ini? Sihat tak? Cikgu harap semuanya sihat-sihat dan sentiasa ceria-ceria. Okey, baiklah. Dah bersedia untuk PDPC kita pada hari ini? Okey, hari ini cikgu nak ajar kamu tentang seni catatan tingkatan 3. Jadi, mari kita tengok sama-sama apakah sukatan pelajaran bagi tajuk seni catatan tingkatan 3 ini. Setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk meluahkan perasaan. Contohnya melalui penulisan, lukisan dan juga tingkah laku. Tahukah kamu seni catatan dapat mewakili gambaran pemikiran seseorang sama ada secara nyata ataupun abstrak. Pemikiran mereka digambarkan menerusi terjemahan dalam bentuk imej visual. Mari kita tengok tentang definisi catatan. Catatan ialah proses menggambar dengan menggunakan media basah yang disapu ke atas pelbagai permukaan dua dimensi 2D seperti kanvas, kertas ataupun kayu. Sejarah perkembangan seni catatan di Malaysia. Perkembangan seni catatan dalam tajuk ini merangkumi jangka masa antara tahun 1930-an hingga 1950-an, iaitu zaman sebelum merdeka dan awal merdeka. Seni catatan cat air di Malaysia dipercayai berkembang seawal tahun 1930-an. Pelukis-pelukis cat air Pulau Pinang menjadi perintis kepada seni catatan moden Malaysia. Karya cat air mereka ketika itu terpengaruh dengan gaya aliran Impressionism yang menggambarkan pemandangan alam semula jadi dan aktiviti kehidupan seharian. Baiklah, mari kita kenali pula tokoh-tokoh seni catatan tanah air kita. Tokoh yang pertama adalah Abdullah Arif. Karya-karya cat air beliau banyak menampilkan tema landscape, hasil penghayatan dan pemerhatian beliau terhadap persekitaran. Contoh karya beliau ialah Pokok Mengkuang, Bukit Mertajam 1950. Tema karya beliau menyentuh kekayaan hasil bumi Malaysia seperti karya yang dihasilkan Bumi Bahagia Lombong Bijih Timah Malaya pada tahun 1960. Seterusnya adalah Yong Mun Seng. Yong Mun Seng gemar menampilkan tema alam dan manusia dalam karya cat air beliau. Beliau menggunakan sapuan berus kaligrafi Cina yang halus. Karya beliau banyak terpengaruh dengan gaya aliran Impressionism Eropah, khususnya Paul Gauguin yang merujuk kepada olahan subjek figura beliau. Selain itu, terdapat juga Ibrahim Abu atau dikenali A.B. Ibrahim. Beliau merupakan pelukis didikan sendiri yang menyara hidup dengan melukis. Beliau mahir menghasilkan karya cat air bertemakan landscape dengan suasana yang nostalgik. Contoh karya beliau ialah Malacca Gate, koleksi tetap Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara, LPSBN. Antara karya cat air beliau yang pernah diterbitkan dalam majalah seperti Mastika adalah pada tahun 1957, 1959, 1967 dan juga 1969. Karya beliau juga pernah diterbitkan pada Dewan Sastra pada 1971 dan juga 1972. Seterusnya adalah Kausia. Kausia pernah menerima bimbingan daripada Sir Russell Flynn di England pada tahun 1933 dalam karya cat air. Kausia menggemari tema bunga seperti orkid dan kana dalam karyanya kerana minat dan juga menjadi ahli Persatuan Orkid Amerika. Kausia memaparkan tema kehidupan landscape dan bangunan hasil pemerhatian beliau di negara-negara yang pernah dilawati. Karya beliau banyak terpengaruh dengan gaya aliran Impressionism. Karya catatan pelukis tempatan. Baiklah, kemunculan pelukis-pelukis tanah air telah merancakkan lagi perkembangan seni catatan di negara ini. Mereka tidak menghadkan penggunaan cat air semata-mata, sebaliknya menggunakan bahan lain seperti cat minyak, fresko, cat tempera, cat akrilik dan juga media campuran. Baiklah, kita perkenalkan antara karya-karya tersohor di negara kita. Karya catatan pelukis tempatan yang pertama adalah
Karya daripada Syed Ahmad Jamal yang bertajuk Joget pada tahun 1957 menggunakan media cat minyak. Seterusnya, karya catatan pelukis tempatan Zakaria Noh yang bertajuk Membina Perahu pada tahun 1956 dan menggunakan cat air. Seterusnya, Tai Ho Kiat yang bertajuk Pengayuh Beca Saigon pada tahun 1959 dengan menggunakan media campuran. Karya catatan pelukis tempatan seterusnya adalah Chua Teng Teng yang bertajuk Pergi ke Pasar pada tahun 1959 menggunakan media batik. Baiklah, setelah mempelajari tentang definisi catatan, tokoh-tokoh serta karya-karya dalam bidang seni catatan, kamu perlu melengkapkan latihan formatif yang terdapat dalam buku teks kamu. Banding dan bezakan seni catatan dan juga seni lukisan. Setelah lengkap nota dan latihan kamu, sila serahkan kepada guru. Okey, dah siap? Kamu dah belajar tentang seni catatan. Kamu dah ketahui definisi catatan, jenis-jenis catatan, tokoh catatan dan juga karya-karya dalam seni catatan. Jangan lupa siapkan kerja-kerja kamu dan hantar kepada cikgu. Okey? Jangan lupa like, share dan jangan lupa subscribe cikgu untuk mendapatkan nota-nota terkini mengikut standard peperiksaan. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.